Dalam video ini, cikgu akan terangkan tips atau formula membina ayat dalam kertas penulisan bahasa Melayu soalan bahagian A. Dalam soalan ini, murid perlu membina 5 ayat berdasarkan gambar yang telah diberikan. Sebelum menjawab soalan, murid perlu meneliti tajuk soalan supaya ayat yang dibina mempunyai perkaitan dengan gambar yang diberikan. Ini contoh gambar yang kita akan gunakan dalam video penerangan ini. Bila kita sudah teliti gambar yang diberikan, kita akan mulakan dengan formula bina ayat bahasa Melayu dalam soalan penulisan bahagian A. Jadi perkara pertama yang perlu kamu lakukan adalah tulis perkara ini, iaitu siapa, buat apa, di mana dan juga kenapa. Tuliskan 4 perkara ini dalam bentuk jadual. Kalau kita tengok di bahagian siapa tu merujuk kepada siapa orang yang ada di dalam gambar, berapa orang yang ada di dalam gambar. Jadi kamu pilih siapa orang yang ada di dalam gambar itu, kamu letakkan nama dia. Nama tak kisah kamu nak tulis siapa. Yang penting kalau gambar itu gambar lelaki, kamu letaklah nama lelaki. Kalau gambar perempuan, kamu letaklah nama perempuan. Nama terpulang, kamu nak letak nama siapa, tiada halangan, tiada masalah. Boleh tulis nama sesiapa pun. Kemudian di bahagian buat apa, kamu lihat orang yang kamu pilih tadi, apa yang sedang dia lakukan. Kalau dia sedang mengecat dinding, kamu tulis mengecat dinding. Kalau dia sedang mengelap meja, kamu tulis mengelap meja. Di bahagian di mana pula, di mana orang itu melakukan pekerjaannya, di mana orang itu melakukan aktiviti dia. Di tepi dinding, di belakang rumah, di tepi almari, kamu tulis di mana lokasi orang itu berada dan kenapa dia melakukan perkara itu. Kamu fikir, kenapa dia mengecat dinding? Tentu ada sebab dia. Kenapa dia mengelap meja? Tentu ada sebab dia. Untuk bahagian kenapa ni, kamu letakkan kata hubung ataupun kita boleh gunakan formula sukat, iaitu supaya, untuk, kerana, agar, dengan. Sukat. S merujuk kepada supaya, U untuk, K kerana, A agar, D dengan. Gunakan kata hubung ini untuk membina ayat. Sekarang kita akan lihat contoh bagaimana kita hendak membina ayat berdasarkan gambar yang dah ditunjukkan tadi. Nombor 1, siapa tadi? Kita letak nama dia. Contoh, kita letak nama Prakash. Prakash buat apa? Prakash mengelap meja. Di mana? Di ruang tamu. Jadi kita dah ada 3 frasa ni, iaitu Prakash mengelap meja di ruang tamu. Kenapa Prakash mengelap meja? Kita gunakan sukat tadi, iaitu kita gunakan untuk menghilangkan habuk. Jadi sukat yang kita pilih ialah untuk. Jadi sebenarnya di bahagian kenapa ni, kita bebas untuk memilih mana-mana sukat untuk digunakan dalam membina ayat. Tak semestinya sukat tu atas sekali S supaya, nombor 1 mesti supaya. Dia tak semestinya macam tu. Ikut kesesuaian ayat yang kita tulis. Contoh yang kedua. Siapa? Devi. Devi buat apa? Devi menyusun buku. Devi menyusun buku di mana? Di sudut bacaan. Kenapa Devi menyusun buku? Agar kelihatan kemas. Jadi bila kita gabungkan semua ini, dia akan berbunyi Devi menyusun buku
di sudut bacaan agar kelihatan kemas. Okey, formula ini kamu tulis dalam bentuk jadual untuk memudahkan kamu mencerna idea kamu. Tapi bila kamu tulis di ruang jawapan, kamu tak perlu tulis bahagian jadual seperti inilah. Secara kesimpulannya, itulah formula atau tips bagaimana kamu boleh membina ayat dengan baik. Dan cikgu ingin berpesan kepada kamu, apabila kamu menulis ayat, membina ayat, pastikan kamu tidak mengulang perkara yang sama berulang kali. Contoh, kalau di bahagian buat apa, nombor 1 kita sudah tulis mengelap meja. Nombor 2, pastikan kamu tulis perkara yang lain, tulis aktiviti yang lain. Dalam gambar tu biasanya ada ramai orang dan setiap orang melakukan aktiviti yang berlainan. Begitu juga dengan bahagian di mana. Kalau nombor 1 kita sudah tulis di ruang tamu, nombor 2 jangan kamu ulang di ruang tamu lagi sekali. Pastikan nama tempat itu berbeza dengan ayat-ayat yang kamu tulis sebelum itu. Walaupun aktiviti yang mereka lakukan itu berada di kawasan yang sama, tetapi kamu mesti bijak untuk mengenal pasti lokasi yang mereka lakukan aktiviti itu supaya tidak berlaku pengulangan. Sebagai contoh, nombor 1 kamu sudah tulis di ruang tamu, nombor 2 kamu boleh tulis di sebelah almari, di belakang sofa dan sebagainya. Termasuk juga di bahagian kenapa, jangan ulang benda yang sama. Takkan semua benda kita nak tulis jawapan yang sama. Nombor 1 untuk menghilangkan habuk, nombor 2 menyusun buku untuk menghilangkan habuk, nombor 3 mengecat dinding untuk menghilangkan habuk lagi. Selain itu, cikgu juga ingin berpesan kepada kamu supaya tidak menggunakan perkataan sedang. Bukannya tak boleh guna langsung, tapi cikgu tidak menggalakkan kamu untuk mengguna perkataan sedang. Sebab kebiasaannya apabila nombor 1 kamu sudah tulis perkataan sedang, tentu nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 kamu akan ulang lagi sekali perkataan sedang. Jadi untuk mengelakkan kamu mengulang perkataan yang sama berulang kali, cikgu tidak menggalakkan kamu menulis perkataan sedang. Terus tulis Prakash mengelap meja. Tak perlu Prakash sedang mengelap meja. Jadi itu sahaja penerangan cikgu. Semoga terus maju jaya. Terima kasih.